Kalau di kalangan kita ni rasa macam susahnya nak hilang, nak buang sifat marah ni. Belajar macam-macam dah, tapi kenapa susah nak buang, Ustazah? Ilmu ni boleh mengubah diri kita. Kalau di keliling kita, kita dah tak marah-marah dah. Di keliling kita masih ada orang yang suka marah-marah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Macam mana kita nak berdepan dengan orang macam ni? Sebab tu sampai ke satu tahap orang beriman, dia tidak lagi marah-marah, tapi apa je yang berlaku dalam hidup dia, kesian orang tu. Kenapa orang tu marah-marah Boleh mula ke? Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah. Rindunya saya dengan Masjid Al-Falah, Dewan Fatimah Az-Zahra, Masya Allah. Okay, semoga Allah melimpah-limpahkan rahmat, kasih sayangnya, mencurah-curah kepada semua kita, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab kita dah lama rindukan rumah Allah ni, kan? Dan di Al-Falah samalah macam di tempat-tempat lain, Masjid Surau di Selangor. Kita dah mula aktif semula, maka Al-Falah tidak bertunggu, tidak bertapi, tidak bernanti, terus saja start. Tapi banyak dah yang betul-betul new norm, betul kan muslimin muslimat dirahmati Allah? Kita rasa kelainan tu, kita tak seronok duduk jauh-jauh macam ni. Semoga Allah tautkan, rapatkan hati-hati kita. Semoga Allah hindarkan kita daripada wabak yang masih lagi ada dalam komuniti kita. Okay? Dan saya dalam perjalanan ke sini, salam daripada Kak Wah yang kita sayang kerana Allah. Okay, sebab dalam perjalanan ke Masjid Nabawi untuk fardu subuh. Jadi Ustazah tolong kirim salam dekat semua jemaah. Alhamdulillah Ustazah sampaikan. Dan satu syarat untuk akak saya sampaikan salam pada kawan-kawan, akak tolong doakan kami sampai ke situ. Itulah maksud Ustazah tadi. Okay, jadi Alhamdulillah sahabat-sahabat, seperti kata beliau, sebab Ustaz Azwan suami saya pun baru balik, kan Ustazah, banyaknya hikmah di balik musibah. Okay, banyaknya hikmah di balik musibah. Ustazah pun sedang menguruskan jemaah umrah. Itu yang bila orang tanya tajuk apa Ustazah nak bagi, saya tak jawab mesej tu sampai ke hari ini. Saya minta maaf Masjid Al-Falah. Okay, sebab apa? Saya terlalu sibuk dengan travel, dah mula beraksi semula. Tetapi Ustazah Zai lain sedikitlah kaedahnya, yakni lebih fokus kepada tajaan umrah fakir miskin di kalangan warga emas yang kami gagal terbangkan pada Mac 2020 dulu. Jadi puaslah berdoa semoga pakcik-makcik ni tidak tertangguh lagi untuk tarikh 11 Disember ni. Keberkatan majlis ilmu ni semoga Allah kabulkan. Sebab mereka dah bayar dah package apa semua, tiba-tiba nak terbang pandemik Covid pada Mac 2020. Okay, bayangkan kemarin kita dengar satu lagi viral daripada Saudi, tidak boleh lebih 50 tahun. Maka Ustazah Isfadiah pun tulis, kalau betul lah ini adalah tahun terakhir Kak Is boleh pergi Mekah. Muslimah Al-Falah jangan mengeluh dulu. Itu palsu. Sahabat-sahabat. Itu palsu. Okay? Jadi setakat inilah kepalsuannya. Sebab tu orang macam kami, ya Allah, rasa nak putus jantung bila dengar semua tu. Tapi semua kerjanya Allah, kan? Rupa-rupanya benda macam tu kadang-kadang itu Bangladesh, bukan Malaysia.
Jadi kita doa sajalah sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab saya tak nampak diri saya nampak ibu-ibu, ayah-ayah yang mengharap Mac tahun lepas tu. Jadi hampir 20 orang terbang ke Baitullah FOC dengan RM1 sehari yang dulu saya pernah ceritakan. Semoga terkabullah hajat-hajat mereka insya-Allah. Okay, jadi saya nampak mereka itu. Saya tak nampak yang lain-lain. Kita pernah memijakkan kaki ke sana, moga Allah jemput lagi dan lagi. Tapi bayangkan orang yang ternanti-nanti sampai usianya warga emas ni. Okay, jadi insya-Allah itulah ratapan saya di setiap doa-doa saya. Semoga ibu-ibu, ayah-ayah ni mampu insya-Allah dijemput kakinya, memijakkan kaki ke ziarah makam Nabi insya-Allah, sampai kepada Baitullahil Haram, selesai umrah mereka yang pertama kali seumur hidup mereka insya-Allah. Baik, muslimin muslimat, okay, istimewanya yang menonton kita dalam talian, kita di Masjid Al-Falah dihadiri juga oleh beberapa orang muslimin. Jadi semoga inilah qawam, pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh kepada orang lain untuk berada dalam majlis ilmu dalam keadaan istiqamah. Sebab kita nak mengubah diri ni tak ada cara lain kecuali dengan ilmu dan pimpinan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab keimanan itu kita tak boleh beli kat mana-mana. Kita tak boleh dapat kat mana-mana, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Jadi bila disebutkan tenang sangat Madinah sekarang, tenang sangat Mekah Al-Mukarramah. Suami saya balik, abang nampak dah beberapa kali kita sampai, walaupun susah semua orang, walaupun pokcik-pokcik dari kampung, duduk dalam estate mana-mana pun kena ke Mekah sekarang dengan smartphone. Jadi semua tu kena di hujung jari. Kita nampak macam susah. Jadi dalam kursus-kursus umrah, Ustazah kata pandanglah ini sebagai satu mujahadah, jangan pandang sebagai susah. Rupa-rupanya orang Islam kena diminta maaf sebut, di-covidkan dulu baru ada disiplin. Sekarang nak masuk ke Raudah, semua orang dapat masuk dalam keadaan tenang. Okay, dapat dalam keadaan tenang. Walaupun sekejap tapi kita puas. Itu yang Ustaz Azwan balik cerita. Lepas tu dekat Masjidil Haram, nak buat umrah pintu lain, nak solat pintu lain. Jadi tersusun elok. Soft pun cantik, tak macam dulu. Jadi Masya Allah, tak ada yang sia-sia daripada Engkau ya Allah. Semoga semua direzekikan dalam keadaan yang demikian. Jadi mokcik-mokcik, pokcik-pokcik, bahasa Ustazah Zai macam tu, daripada tak reti hujung jari, balik Mekah jadi expert pula. Janganlah pula expertnya tu di klien pula. Kan risau juga kita. Allah beri untuk kebaikan dan kebaikan. Sebab Allah kata tak ada yang sia-sia daripada Allah. Tetapi kita punya hawa nafsu ni, kita punya melayan bisikan syaitan ni, ini yang kita risau. Jadi dalam perjalanan tadi Ustazah memang seronok kalau untuk ceramah khas. Bila namanya ceramah khas ni, Ustazah tidak berkitab di sini. Tidak ada tajuk-tajuk yang Ustazah kata okey nanti jumpa sekian tarikh kita sambung lagi. Jadi saya suka untuk membacakan 10 cara kalahkan marah. 10 cara kalahkan marah. Di slot tarbiyah Radio IKIM Jumaat lepas, saya bawa tajuk ni menggunakan kitab lain, kitab wasiat 4 imam, nasihat wasiat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hari ini sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, saya bawa daripada kitab lain 10 cara kalahkan marah. Dan insya-Allah dalam masa lebih kurang 1 jam ini Ustazah cuba habiskan. Kalau di kalangan kita ni rasa macam susahnya nak hilang, nak buang sifat marah ni. Belajar macam-macam dah, tapi kenapa susah nak buang Ustazah? Ilmu ni boleh mengubah diri kita. Kalau di keliling kita, kita dah tak marah-marah dah. Di keliling kita masih ada orang yang suka marah-marah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Macam mana kita nak berdepan dengan orang macam ni? Sebab tu sampai ke satu tahap orang beriman, dia tidak lagi marah-marah. Tapi apa je yang berlaku dalam hidup dia, kesian orang tu. Kenapa orang tu marah-marah Faham tak maksud sahabat-sahabat muslimin muslimat? Sebab mungkin dulu itu sikap kita. Tapi setelah kita ada ilmu, setelah keimanan dan ketakwaan bertambah, kita boleh kawal diri kita sendiri. Marah dapat apa? Nabi pesan jangan marah. Quran mengajar kepada kita. Kita akan jumpa satu persatu dalam bab ini insya-Allah. Boleh ya? Ke marah? Ustazah bagi tajuk marah. Okay, jangan marah. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat. Bagaimana kita menentukan agar kemarahan itu kerana Allah? Kan sebab tak boleh marah langsung ke Ustazah? Habis tu anak saya tak sembahyang, tak apalah sayang, tidur je lah, tak apa tidur. Lepas tu tambah pula, semoga engkau dibakar oleh api neraka. Tak adanya ibu ayah yang macam tu. Macam mana jahat pun anak di mata kita, ya Allah, berikan petunjuk ya Allah.
cenderungkan hatinya ke jalan-jalan yang Engkau reda. Engkau hijab hati anak aku daripada jalan-jalan yang menuju ke neraka-Mu ya Allah. Ini bahasa-bahasa ibu yang berilmu. Minta ya Allah, mungkin bukan hari ini ya Allah, bagi air mata aku mengalir, kecewa tengok sikap dia. Tapi aku yakin ya Allah, Engkau maha membolak-balikkan hati. Mungkin bukan hari ini, lepas kematian kita nanti dia menjadi penyejuk kepada barzah kita. Amin. Kita tak tahu. Sebab tu sangka baik seorang ibu, Masya Allah, menggegarkan arash Allah dalam doa-doa kudusnya. Okay, sebab apa? Akan dan wajib pasti doanya seorang ibu itu dikabulkan. Maka mungkin bukan hari ini, ibu-ibu yang mendengar pada hari ini, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita tahu dah, Masya Allah, tabarakallah, dalam pada kita duduk kat masjid sekarang ni, siapa kita 20 tahun lepas? Siapa kita 30 tahun lepas? Saat ini, mak ayah kita kebanyakannya dah tak ada di atas muka bumi. Tapi mereka pun, kita teringat, Ustazah sebut perkataan ibu dah tergambar muka mak kita. Ustazah sebut perkataan ayah, kita dah terkenang, keringat mereka mengalir semata-mata membesarkan kita. Teringat je, belum lagi Allahumma ghafir lahu, belum lagi Allahumma ghafir laha. Sebut nama mak ayah kita belum lagi, tapi pahala mengalir dah pada mereka. Ini hubungan anak dengan ibu dan ayahnya, Masya Allah. Jelas, pasti pahala tu sampai. Ya, apatah lagi saat mereka masih hidup. Dah boleh rentas negeri dah berbulan-bulan dah boleh rentas negeri, kita balik tak ziarah mereka. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, video call tak sama, voice note tak sama. Okay, rupa-rupanya mak kita nak tengok muka kita. Dan anak tengok je muka mak pun pahala. Belum salam lagi, belum bawa oleh-oleh lagi, belum qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik lagi, baru pandang muka mak. Masya Allah, itu pun dah jadi pahala, dah jadi ibadah di sisi Allah. Betapa mulianya seorang ibu, seorang ayah. Masya Allah, okay? Jadi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau sekarang belum lagi, jangan marah-marah. Tapi saat perintahnya Allah dia tak tunaikan, jangan macam tadi. Tak apalah, letih tu bang, tak payah kejut. Malam tadi study sampai pukul 3 pagi tu, tak payah kejut subuh. Sahabat-sahabat, ini bukan sayang dunia akhirat. Tapi dia sayang di dunia saja. Di akhirat nanti dia tak sayang. Di dunia hanya bertemu sekejap cuma. Sebab itu yang kematian, asbab COVID, kita sedih. Tak boleh sentuh jenazah mak saya, Ustazah COVID. Tak boleh hantar ke dalam liang lahat. Kuatkan hatimu. Dunia ni hanya sementara. Nanti dengan kerinduan, bersulam doa kita yang tanpa henti, Allah jumpakan kita dalam syurga dengannya tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Ini doa kita bila kita dengar saudara kita kematian. Ustazah Zai sendiri di sebelah bapa saya, 16 orang mangsa COVID meninggal dunia. Masya Allah. Bukan adik-beradik, semoga Allah jauhkan. Tapi orang-orang ni lah yang bila raya datang rumah, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kan bapak saya sampai aku hidup dah 86 tahun. Takkan tak boleh ziarah si mati tu? Tak boleh pak, dia mati COVID. Dunia nak jadi macam mana dah sekarang ni? Orang sakit tak boleh ziarah, orang mati tak boleh ziarah. Kita faham jiwa dia. Sebab dari kecil dia tak pernah tengok ada penyakit macam ni. Jawapannya, Allah berkehendak kepada umat akhir zaman. Maka Allah nak bagi kita ni hidup dalam keadaan yang bersiap sedialah. COVID ini kita nampak ujian yang besar. Hatta Allah kata ada lagi yang lebih besar. Ada lagi yang lebih besar. Jadi kita nak balik kepada siapa muslimin muslimat? Pada Allah. Kita ada jadi mangsa COVID atau tidak? Ada keluarga kita mangsa COVID ke tidak? Kita sampai sekarang masih sihat walafiat. Bukan untuk hidup makin bongkak atas dunia. Tetapi sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah sedang tegur kita. Di mana kita sebenarnya? Okay, dalam kita just stay at home tu, dalam kita memandang inilah suami yang kita akan bersanding semula dalam syurga. Menyampah macam mana kena ngadap. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab dah dipaksa duduk di rumah. Jadi Ustazah Zai terasa solehahnya lah aku dalam pandemik COVID ni. Sebab sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rasa solehah sungguh. Takkanlah kita kata, tak payah masak lah bang. Ada alasan apa? Dulu mungkin keluar kerja. Mungkin dulu ke sana sini. Sahabat-sahabat, ini Ustazah isteri saya lagi duduk rumah lagi malas masak. Pak ciknya ngadu dekat Ustazah tu. Habis tu buat apa kat rumah? Tak tahulah Ustazah, main WhatsApp je, dapur pun tak berasap. Masalah tu. Sebenarnya lagi duduk di rumah, lagi terasa solehah. Sahabat-sahabat, sebab tu bila sekarang ni kita dah boleh ke sana sini balik, jujur pada diri, kita rindu tak suasana duduk kat rumah saja tu. Belum lagi setahun tau kita boleh ke sana sini. Allah Ustazah jam lah Ustazah. Allah Ustazah pergi masjid pun bukan ramai orang macam dulu. Baik kuliah online kat rumah. Belum lagi setahun.
Kita dah merindui suasana yang kita dipaksa duduk rumah dulu. Inilah manusia, jarang sangat nak jumpa yang bersyukur. Diberi apa pun sahabat-sahabat, ada je komplain. Kenapa Allah sebut wailul likulli humazatil lumazah? Kerana itulah punca untuk kita ngumpat-mengumpat. Kerana itulah punca untuk kita komplain-mengkomplain. Tak pernahnya ada yang kita puas hati. Ala kulli hal alhamdulillah. Okay, semoga bukan kita. Baik. Kita pandang lagi. Untuk mengawal marah perlukan ilmu, tindakan dan latihan. Betul? Jadi hari ini kita belajar ilmu untuk bertindak. Bukan untuk kita diamkan saja. Yang mencatat nota ni ramai sungguh. Nanti Kak Wah balik Mekah, Ustazah ngajar apa hari tu? Catat tapi aku pun tak faham. Jenuh sahabat-sahabat. Jadi bukan catat saja, kita nak bertindak. Tak maaf ya Ustazah Zai, lepas dia setahun ni berkuliah online, dia memang garang sikit. Tak tahulah kenapa. Sebab banyak cakap depan dinding, kita bagi salam tak dengar orang jawab salam. Jadi macam nak garang je, minta maaf. Okay? Jadi 10 cara itu yang pertama, ingat fadilat orang yang menahan marah. Jadi kan kita kalau dapat sesuatu, sahabat-sahabat muslimin muslimat, Ustazah kalau kita dapat macam ni, nanti imbuhan dia begini. Kita dijanjikan sesuatu, itu fadilat dia. So tolong pertama sekali bila nak marah, ingat fadilat orang yang menahan marah. Saya bacakan. Orang beriman sentiasa berusaha untuk mendapat keredaan Allah dan balasan yang baik daripada Allah. Rupa-rupanya dengan menahan marah itu adalah ibadah yang besar di sisi Allah. Kita dok faham dulu aku tak sembahyang, sekarang dah hijrah, dah taubat, aku sembahyang, jaga sungguh. Dulu aku tak tutup aurat, sekarang aku dah tutup aurat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ya itu ibadah. Siapa yang menafikan itu ibadah? Tapi teramat sedikit orang yang masuk ke syurga itu kerana solatnya, kerana puasanya, kerana zakatnya. Cuba kita perhatikan dalam hidup kita ni, ada kita didatangi dengan orang yang selalu nak bikin kita marah. Asal nampak muka orang ni buat kita nak marah. Tapi sebab kita dah tahu, kita disuruh menahan marah. Ya Allah, ajarkan aku kuat. Berikan aku sabar. Nampak muka dia boleh senyum walaupun di dalam ni sedang membuat-buat nak marah ni ya Allah. Orang tu balik tanya kita, dulu asal nampak saya je awak marah. Hari ni awak boleh senyum. Dalam hati kata aku geram juga ni sebenarnya ni. Tapi sebab baru belajar, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu tujuan ilmu untuk kita bertindak. Okay, mengawal marah ialah satu jalan untuk mendapatkan fadilat itu. Sesiapa yang mampu mengawal kemarahan akan diberikan ganjaran dunia dan di akhirat. Allah memberkati kehidupannya kerana dia tidak menzalimi insan lain. Rupanya dengan kita marah, kita telah menzalimi insan lain. Marah yang membabi buta ni, marah yang bukan kerana Allah ni. Seorang ibu tadi marah kenapa anaknya tak bangun solat. Itu marah yang kita menunaikan hak Allah. Sebab aqimus solah, perintah mendirikan solat tu bukan perintah ibu dan ayah. Perintah daripada Allah. Cakap terus terang dengan anak, sahabat-sahabat. Kalaulah solat tu perintah mak kesian kamu study semalam sampai pukul 3 pagi. Mak tahu kamu nak kejar 10A dalam SPM ni. Kalau perintah mak kata tak apalah, tahun ni tak payahlah solat. Tahun depan je lah solat bila dah dapat 10A. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Tapi solat ni bukan perintah ibu sayang. Solat ni perintah Allah. Jadi tolonglah kita hidup kerana Allah. Kita nak mati nanti bertemu dengan Allah. 10A mana? Kalau A yang utama tu kita tak betul-betul tunduk. Jadi ibu dan ayah jangan pernah takut untuk marah anak kalau kita sedang menunaikan hak Allah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dalam kerja-kerja dakwahnya letih penat, balik ke rumah Aisyah rasa terhibur kerana tolong kerja-kerja Aisyah. Tapi bila Allahu Akbar dipanggil oleh si tukang azan, itulah Bilal bin Rabah, dilepas semua pekerjaannya. Aisyah kan isteri yang paling muda, kuat merajuk si Humairah itu. Okay? Tapi dia kata kenapa tinggal? Tadi ya nak tolong. Ni buat kerja separuh jalan je. Itu bahasa kita lah orang Subang. Kan? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi bila Rasulullah pergi, apa fikiran Aisyah? Dia sedang menunaikan perintah Tuhannya. Sebab Rasulullah kata siapa pun, isteri penting, segala penting, anak penting. Tapi tidak ada yang lebih penting mengatasi panggilan Allah. So dia tinggal sekejap kerja-kerja yang kurang penting padanya untuk mendatangi perintah Allah. Terasa barakah kehidupan yang macam ni. Balik bertemu semula dengan isteri, balik menyantuni semula anak-anaknya di rumah. Kita jauh dengan Rasulullah. Dan kita tak mungkin jadi Rasulullah. Tapi akhlaknya Rasulullah, itulah dia qudwah hasanah yang kita nak contohi.
Kata Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan. Wal ya'fu wal yasfahu. Memaafkan. Sahabat-sahabat Al-Falah yang cintakan ilmu, tahu kan, hafalkan kita kalau dalam malam mencari malam Al-Qadr, apa yang asatizah kita suruh baca doa. Masya Allah, di sana ada kita menyeru nama Allah Al-Afu, Maha Pemaafnya Allah. Kalau kita study apa Maha Pemaafnya Allah ni, di sana ada Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Tapi apa specialnya Al-Afu? Al-afunya Allah, kita berdiri di hadapan Allah nanti, Allah takkan kata, ni kau boleh masuk syurga ni sebab amal kau banyak, kau mati husnul khatimah dulu. Tapi aku tak boleh lupa kau dulu masa sampai umur 30 tahun tak tutup aurat kan. Allah takkan ingat sikit pun. Allah delete, Allah hapus terus. Masya Allah, baiknya Allah. Kita hari ni, Ustazah, saya dah maaf, tapi saya tak boleh lupa apa dia buat kat saya. Betul tak? Kita hamba, sahabat-sahabat. Kita manusia. Kita masih bersikap macam tu. Allah yang kita sangat derhaka dengannya. Walaupun kita kata dosa kecil je kot Ustazah, takkanlah Allah pandang besar. Tak kira dosa besar atau kecil yang sedang kamu derhakai, itu adalah Allah. Kamu lawan perintah Allah. Tapi Allah tak pernah istilahnya ambil hati. Minta maaf sahabat-sahabat, guru-guru akidah kita mungkin menonton. Tak boleh kita guna Allah tu kecil hati. Sebab Allah bukan makhluk. Tetapi Ustazah nak beri faham. Kalau kita ada kecil hati, yang kita baru, kamu ni mak yang bagi makan. Kenapa buat mak macam ni? Kau tak sedar diri ke aku yang tolong kau masa kau susah dulu? Sahabat-sahabat, tapi Allah tak pernah macam tu. Kalau Allah boleh ungkit-ungkit dengan kita, hey, bernafas dah berapa dah? Tarik, lepas daripada subuh tadi. Rasa adalah 1000 kali, ya Allah, tunggu bil hujung bulan. Agak-agak berapa muslimat? Kita tak bayar, adakah Allah kata, lepas ni aku cekik engkau? Tak ada sahabat-sahabat. Sebab ajal belum sampai, kita takkan mati. Orang tak sembahyang pun hidup, orang sembahyang pun hidup. Orang tak sembahyang pun dapat hujan yang sama petang ni, orang yang sembahyang pun dapat. Bolehkah orang sembahyang kata, Ustazah, mana haji Allah bagi hujan dekat orang tu? Sembahyang pun tidak tu. Cuba bagi kemarau terus kat dia. Kan? Sedangkan orang tu duduk sebelah rumah kita. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Allah melaksanakan kerjanya, janjinya. Tapi kita yang tak menunaikan janji-janji kita. Subhanallah. Jadi kita minta hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang itu. Tidakkah kamu suka? Tu bila orang, kenapa nak maafkan Ustazah? Ustazah tak tahu betapa dahsyatnya benda yang dia buat kat saya dulu. Kalau Ustazah pun takkan sanggup lah. Betul? Kalau Ustazah pun takkan sanggup lah, sebab kita sama-sama manusia. Tapi rayuan Allah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan dosa-dosa kamu? Nah, kan? Semua kita nak Allah ampunkan dosa, nak Allah hapuskan dosa. Sebab tu kalau sebut, siapa nak ikut saya ke Mekah? Saya nak Ustazah, saya nak Ustazah. Kan menderu-deru. Kalau ditanya, kenapa cik nak pergi Mekah? Saya nak bertaubat Ustazah, saya banyak dosa. Kita pandang dia kecil besar kalau jawapan macam tu. Kenapa? Taubat tu hanya dekat depan Kaabah ke? Taubat tu hanya ketika dalam raudah ke? Sahabat-sahabat, hari ni kita sedar kita berdosa, cepat istighfar. Astaghfirullah, betul yang ustaz tu cakap. Aku banyak buat dosa dalam bab tu, kau ampunkan aku. Kita melangkah daripada pintu dewan ini, tiba-tiba kita terjatuh. Mati terus. Semoga Allah pandang sebagai orang yang bertaubat. Tapi kalau kita kata, malam ni aku nak solat taubat, hujung tahun ni aku nak buat umrah, nak minta ampun sungguh-sungguh depan Kaabah. Belum lagi sahabat. Sedangkan bertaubat itu wajib. Solat taubat itu sunat. Saya ulang benda ni banyak kali sebab ramai orang salah faham. Ustazah, adakah saya punya taubat dah diterima? Semalam saya solat taubat sampai bengkak-bengkak kaki. Semalam je rupanya, malam ni tak buat dah. Esok tak buat dah. Bertaubat tu ketika di Mekah saja. Balik Malaysia lupa segala dah. Itu bukan taubat. Sebab taubat berpisah dengan maksiat yang pernah kita buat. Dan kita hidup ke depan ni hanya nak buat amal solihat. Seronok buat maksiat tu, tapi aku tak nak buat dah. Sebab aku dah bertaubat. Jadi kita minta kekuatan dengan Allah. Tolong hijab kecintaan aku kepada maksiat yang pernah aku buat, ya Allah. Tolong letak dalam hati aku ni hanya kecintaan kepada perkara-perkara yang Engkau redha, ya Allah. Minta bantuan Allah. Jangan minta bantuan kawan. Bantuan kawan, sahabat-sahabat perlu. Sebab tu Ustazah Zain nasihat, cari circle yang betul. Tapi kalau diri tak kuat,
Kawan-kawan kata, kenapa? Kau kan dah belajar, kau bukan tak tahu. Dia tetap nak bermaksiat. Ikut orang yang sembahyang, dia sembahyang. Petang satgi, kawan yang tak sembahyang ajak, asar tak buat. Maghrib baru balik rumah. Ada manusia macam tu walaupun hadir ke majlis ilmu. Minta maaf sebut. Yang kedua, ingat ancaman dan hukuman untuk pemarah. Hak tadi ingat fadilat, sekarang ingat ancaman dan hukuman. Quran konsepnya ada basyiran, ada nadhiran. Apa basyiran? Berita-berita gembira, fadilat-fadilat, janji-janji Allah tentang nikmat. Nadhira, ancaman-ancaman. Orang yang tak buat gini akan diancam begini. Kerana apa sahabat-sahabat? Kita pun mentarbiah anak, jangan main tepi longkang, jatuh kadang mak tak nak tolong. Kan? Jom kawan dengan orang baik-baik. Ingat ya adik, pergi sekolah kawan dengan siapa? Orang yang mulut mencarut-carut tu jangan kawan. Kenapa? Sebab ada basyiran wa nadhiran. Ini dalam tarbiyah, okey? Jadi ingat ancaman dan hukuman untuk pemarah. Pemarah akan dimurkai Allah. Kita tak nak murkanya Allah. Kita nak rahmatnya Allah. Kena ingat murkanya Allah itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, walaupun kita tahu Allah berhak untuk marah, tetapi rahmatnya Allah jauh lebih luas berbanding murkanya Allah. Apa kata Nabi SAW melalui Abdullah ibnu Amr? Madza yuba'iduni min ghadabillah? Qala la taghdab. Okey, artinya apakah yang menjauhkan aku daripada kemurkaan Allah? Ini bukan kisah yang la taghdab 3 kali biasa kita dengar tu. Ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apa yang menyebabkan aku jauh dengan Allah. Apa yang menjauhkan aku daripada kemurkaan Allah? Kalau macam mana aku nak Allah tak marah dengan aku ya Rasulullah? Jawapan Nabi, la taghdab. Ringkas tetapi deep terasa. Kenapa Nabi cakap macam ni? Oh, sebab aku suka marah-marah ni. Sepatah Nabi jawab sampai ke hati terasa. Sahabat-sahabat jangan marah. Jadi terus sahabat ni berubah bila mendengar daripada lisan Nabi SAW. Tak banyak cakap dah. Kalau kita dah dapat jawapan daripada ustaz, tanya lagi. Tapi ustaz, macam mana tak marah suami saya tu? Kan sambung lagi. Ustaz kata saya nak cepat ni kak, ada kelas lain. Ustaz fikirlah, ustaz rasa. Kan sampai kat kereta. Selfie je ustaz pula dah kan sahabat-sahabat. Ustaz tu bukan ustazah. Kalau ustazah tak ada masalah. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okey. Ini yang ketiga. Ingat dendam pihak yang dimarahi. Ingat dendam pihak yang dimarahi. Bila kita marah kat orang, berkemungkinan orang akan dendam pada kita. Ini baru murkanya orang kepada kita. Kita tahu kan dalam kehidupan, kalau orang dah dendam, kalau orang dah ada dengki, dah ada marah pada kita, belum lagi murkanya Allah yang mungkin tidak di dunia tapi di akhirat Allah akan tunjukkan. Setiap aksi mesti ada reaksi. Subhanallah. Setiap kemarahan yang dilampiaskan kepada seseorang akan menimbulkan kemarahan pihak yang kena marah. Faham ya ibu-ibu? Setiap kemarahan yang dilampiaskan kepada orang akan menyebabkan orang marah kepada kita. Maka akan muncul dendam yang terpendam, yang menanti masa dan kesempatan sahaja untuk diledakkan. Masya Allah. Keadaan ini sangat berbahaya. Jadi tindakan mengawal marah akan menyelamatkan diri daripada kejahatan orang yang berdendam dan hasad dengki. Sebab tu antara amalan ustazah minta kita sama-sama nak keluar rumah, nak tidur, amalkan 3 kul. 3 kul ni macam pendinding yang hebat. Bila sampai kepada surah Al-Masad, kita baca sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang terakhir surah tersebut. Kita sebut kenapa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta wahai Allah daripada kejahatan orang-orang yang berdengki. Kita minta lindung. Sahabat, orang dengki kat kita ni, kita baru nak naik tangga, dia tarik ke bawah. Dia tak boleh tengok kita senang. Betul? Susah kalau ada orang dengki kat kita. So jangan sampai ada orang dengki kat kita. Mulakan dengan diri kita, jangan dengki pada orang. Sebab kita tahu orang yang dengki pada orang ni nanti di hadapan Allah, dia bertemu Allah, kenapa lambat sangat aku nak masuk syurga ni ya Allah? Kan? Kenapa lambat sangat nak masuk syurga? Rupa-rupanya bukan lambat, tapi tak layak masuk syurga, wa na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Amal soleh yang kita bawa bertemu Allah ibarat kantung yang bocor.
Kenapa kantong yang bocor, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab kita duk rasa macam amal soleh kita ni diterima oleh Allah. Tetapi sebenarnya kita punya rasa dengki kepada orang lain. Maka amal soleh itu dimamah oleh rasa dengki kita pada orang lain. Akhirnya habis. Ya Allah, macam mana nak buang ni rasa dengki pada orang ni? Kita yang kena rawat hati kita sendiri. Orang lain tak boleh rawat. Suami duduk sebantal dengan kita, sahabat-sahabat suami tak tahu kita tengah dengki kat orang sebelah tukar kereta. Suami tak tahu, sahabat-sahabat. Kan? Nanti, bang, orang sebelah tu tukar kereta lagi, kan? Alhamdulillah, rezeki dia tak faham langsung orang tua ni. Macam tu kan? Kita dengki tu kat orang sebelah. Kalaulah bantal yang kita kongsi dengan suami kita tu tiba-tiba malam tu panas. Panasnya bantal malam ni. Kan? Faham-faham je lah kalau panas dah bantal ni, saya tengah dengki kat orang ni. Senang sahabat-sahabat. Tapi orang tak tahu. Disebabkan orang tak tahu, siapa yang tahu? Allah tahu. Kita tahu kita tengah dengki kat orang. Hei hati, kenapa engkau sakit hati? Orang tu bahagia elok je. Kenapa engkau yang susah? Cepat rawat sebelum Allah tambah penyakit-penyakit lain. Datang marah, datang dendam. Tak pasal-pasal. Orang tu bahagia je sahabat-sahabat. Sebab itu bila kita nampak orang susah, kita disuruh turut merasa susah. Jangan kita pula yang bergembira dengan susahnya orang lain. Matilah kita dalam keadaan qalbun salim, hati kita yang betul-betul sejahtera, kita koreksi sendiri. Kita muhasabah sendiri. Ya Allah, aku boleh mati macam mana kalau hati macam ni? Dengki kat orang, susah tengok orang senang, senang tengok orang susah. Please sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita sama-sama rawat. Sebab tak ada orang lain yang tahu, kita yang tahu. Dalam kita beristighfar di malam hari, dulu kita tak pernah tahajud, sekarang kita istiqamah tahajud. Cuba ambil sekejap masa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Khata' kat belakang tu silap-silap yang kita duk buat. Apa antara silap? Kadang nampak solehah sungguh, baik sungguh kita. Kan? Kalau kita dengar anak jiran kita tu bahagia, kita pun datang ucap tahniah, hantarkan hadiah yang indah-indah. Tapi rupanya bila balik ke rumah kita ni, seorang-seorang merungut, kenapa anak dia dapat, kenapa anak aku tak dapat. Ibu-ibu dirahmati Allah, hati tu kita miliki. Kita yang tahu getarannya bagaimana. Dan dia sampai kepada pengetahuan Allah. Allah kata nak masuk syurga macam mana? Dok sebut di lisan husnul khatimah. Orang husnul khatimah ni balik bertemu Allah dengan qalbun salim. Hati yang betul-betul sejahtera daripada sikap-sikap yang macam tu. Jadi insya-Allah kita rawat dek kerana ilmu yang hari-hari kita tuntut ini insya-Allah. Okey, yang keempat sahabat-sahabat dirahmati Allah, bayangkan betapa buruknya rupa dan perilaku ketika marah. Ni saya paling syok, walaupun dia ringan, syok pula. Senyum-senyum, saya suka bacakan. Bang, dalam kitab ni kan dia ada tulis bayangkan betapa buruknya rupa dan perilaku ketika marah. Rasanya hampir semua rumah, hampir semua bilik ada cermin yang besar untuk kita tengok muka kita. Orang perempuan lagilah tak boleh dipisahkan dengan cermin. Nak keluar kereta pun jap bang. Kan nak tengok tudung oning okey ke tak okey macam tu kan. Tapi kita tengah marah kat suami sebelah. Contoh, tengok dulu muka, jangan tengok oning dulu. Tengok muka, lawa ke tak lawa tengah marah tu. Allah, sahabat-sahabat, ustazah jangan kata gitu. Memang buruk sungguh muka kita kalau tengah marah. Tapi muslimat dirahmati Allah, bila kita duk selfie nak tunjuk kumpul berapa like tu dekat handphone kita, dekat Facebook kita, pernah tak selfie ketika marah? Rasa-rasa lah kan? Macam tak pernah je ustazah. Tengah marah ni, marah-marah. Tiba-tiba orang kata, jom selfie. Senyum pula. Tadi marah. Tiba-tiba boleh senyum. Sebab tu bila kita tengah marah, jangan tengok handphone. Kita tengah marah, sekali tengok handphone, tengok suami dia boleh bawa pergi holiday, dah boleh rentah negeri. Laki aku ada, tak ada. Jangan tengok handphone saat marah. Nanti yang lalu tu semua cerita bahagia orang. Padahal orang tu berbahagia depan handphone je. Tengah orang nak ambil gambar tu senyum. Rupanya tadi kena marah dengan suami juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu benda ni, kita duk kata, ustazah COVID ni agenda Yahudi, Israel segala. Saya tak tahu, saya bukan Israel tu, saya tak tahu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang lebih Yahudi tu kadang-kadang kita tak rasa pun. Siapa? Dalam diri kita sendiri. Minta maaf sebut. Sebab benda tu dah ada dah dekat tangan kita. Kita boleh menjadikan dia asbab untuk ke syurga, boleh menjadikan dia asbab untuk ke neraka.
Berapa ramai ibu-ibu yang tak datang ke masjid dalam tempoh pandemik, mendapat ilmu dalam pengajaran online, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kerana ilmu yang kita dapat di hujung jari. Tapi berapa banyak setan punyalah berusaha sungguh-sungguh untuk menggagalkan hati yang semakin naik bertemu dengan Allah. Nak dekat dengan Allah sekali, 10 kali dia gagalkan. Sekali, oh bagus rupanya solat qabliyah ba'diyah ni. Mulai zuhur ni aku nak buat, ya Allah. Ada je setan nak gagalkan. Bacalah dulu WhatsApp ni. Bila dah baca WhatsApp, ya Allah anak Timah aksiden rupanya. Kan kita pun aksiden, telefon dia dulu. Dia tak jawab lah, si Timah tak jawab, anak dia aksiden. Kita pun telefon Minah lah, semua kita telefon. Kau rasa anak nombor berapa aksiden tu? Dilarakan kita dengan banyak benda. Akhirnya kita tak sempat dah nak qabliyah ni, dah pukul 3 petang dah zuhur. Contoh, lepas ni nak keluar pula. Kita pun solat 4 rakaat. Tengah solat tu, patah kaki ke patah tangan anak si Timah ni. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Kita akui benda tu berlaku kan, ibu-ibu dirahmati Allah. Berlaku. Sebab tu macam mana nak khusyuk perbuatan kita sendiri. Solat itu berat illal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Masya Allah, khusyuk ni cuba tanya Kak Wah dekat Mekah. Sagilah dia nak gerak ke Mekah ni, dekat Madinah, cuba tanya, hang tunggu azan baru pi ke ataupun pi dulu baru azan? Dekat Mekah Madinah aku memang tunggu azan. Bilal duduk kat rumah, kita dah duduk iktikaf. Masya Allah. Kenapa dekat sini kita tak boleh? Belum azan lagi, tak apalah, jawab dululah WhatsApp. Ustazah Zai, sahabat-sahabat dirahmati Allah, terasa diri ni. Sebab apa? Sebab saya bertugas bawa jemaah segala. Kita awal. Kadang-kadang cik jom balik, nanti maghrib kita datang balik. Tak maulah ustazah, daripada asar ni sampai ke isyak cik nak duduk. Ya Allah, tahan cik, tak kentut. Tak ustazah, pelik kalau kat sini tak kentut. Kat Malaysia asyik kentut je, tu jawapan dia. Jadi nak sebut apa? Sebab hatinya mahu. Kita duk kata sebab bumi barakah ustazah, sebab suara imam sedap. Sahabat, sebenarnya yang pertama dan utama sebab kita mahu. Allahu Akbar. Kita mahu. Cuba kalau kat sini kita, ya Allah, aku nak pergi Mekah, duit aku tak cukup lagi. Dah lah lepas pandemik ni bertambah mahal pula. Tolong ya Allah, aku teringin nak pergi. Mulakan di sini. Macam mana? Di sini pun ada rumah-rumah Allah, tapi kita tak kunjungi. Di sini pun ada peluang untuk solat di awal waktu, tapi kita tak mulakan. Sebab tu saya seru orang yang nak sangat, tolonglah saya buat kursus-kursus umrah tu. Saya tanya, siapa yang bakal terbang 11 Disember? Sikit je angkat tangan. Siapa yang bakal terbang dengan Ustazah 29 Januari? Beberapa orang angkat tangan. Siapa yang langsung tak ada tarikh? Angkat tangan. Saya kata jom tepukan gemuruh untuk yang tak ada tarikh ni. Kenapa? Sebab belum tahu lagi bila nak pergi, tak mampu lagi nak daftar, tapi mendengar ilmu. Semoga Allah melihat kesungguhan dia untuk sampai ke sana. Sahabat, bila rezeki datang, lah ustazah saya tak kursus lagi ni. Tak timbullah isu macam tu. Sebab benda kesungguhan tu dah ada dalam hati. Ini istilah saja sahabat-sahabat, satu tamsilan yang ustazah lihat dalam masyarakat. Kita nak, tapi kita tak menuju ke arah itu. Sekarang kita nak hentikan marah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jom kita pandang. Bayangkan betapa buruknya rupa dan perilaku ketika marah. Orang yang sedang marah tidak ubah, tak sanggup nak sebut ni. Orang yang sedang marah tidak ubah seperti anjing yang sedang menyalak. Okey? Saya bila baca cerita ni, ya Allah, aku ni rasa macam comel sungguh dah duduk depan cermin. Tapi kita kata macam anjing yang sedang menyalak. Buruk benar rupanya. Kita kalau dengar bunyi anjing, tak tengok lagi muka anjing menyalak ni. Rimas lah ustazah, nak pindah rumah lah. Ramai sangat Cina duduk belanjing kat sini. Menyalak je. Sebenarnya kita yang suka marah-marah tak ubah seperti anjing yang sedang menyalak. Allahu Akbar, sahabat-sahabat. Gigi dan bibirnya berketap. Suaranya menderam. Matanya merah dan telinganya kembang. Cuba tengok agak-agak. Macam pernah ke telinga aku kembang ni? Sekejap kita tengok cermin, okey? Wajahnya sangat buruk. Jika orang yang marah dapat melihat wajahnya sendiri ketika marah, dia akan merasa malu. Faham? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa kita macam tak tahu malu? Sebab kita tak pernah tengok muka kita kat cermin saat kita marah. Kita tengok muka kita kat cermin saat kita macam perasan dah pakai produk tu beribu-ribu habis. Hilang kan bang jeragat? Hilang kan? Suami tak jawab pun. Kita tengok rasa hilang sungguh, dan masa tu kita tengok. Masa muka kita tengah marah, kita tak tengok kat cermin.
Sahabat-sahabat muslimin muslimat, kalau kita tak nak beristighfar, tak nak berta'awuz, cuba pandangkan wajah. Kan susahnya nak senyum. Kenapa susah sangat nak senyum? Sebab sedang marah. Patut siapa yang follow La Tahzan setiap hari bersama Ustazah Zai, Dr. Aid Al-Qarni kata, tolong bertemu dengan semua orang dengan senyuman. Walaupun kat dalam sedang menangis, walaupun kat dalam sedang marah. Sahabat-sahabat, cuba tanya. Saya pernah duduk hospital. Kadang-kadang kagum dengan misi-misi tu sembang. Mereka akhirnya tahulah ustazah ni ustazah. Mula-mula puan akhirnya tahu ustazah. Anak-anak murid duk datang. Lepas tu kita pun ustazah, nak tukar cadar boleh? Ustazah pandang. Kenapa ustazah tengok saya malu? Kat rumah macam ni ya awak tukar cadar. Senyum-senyum, sembang-sembang dengan suami. Taklah ustazah, asyik kita je yang tukar cadar tu. Masya Allah. Sebab hari-hari dia datang bilik kita, ustazah boleh duduk sana sekejap nak tukar cadar. Kita pun layan sembang. Ya Allah, pahala banyak. Kenapa ustazah cakap macam tu? Banyaknya pahala orang jadi nurse ni. Nak ketuk pintu, beradab, masuk dalam minta izin nak tukar cadar, duduk elok-elok. Kalau kita kat rumah macam mana Atau abang tepi sikit nak tukar cadar ni. Kan sahabat-sahabat, terkejut suami tu. Sebab apa? Tengah marah. Kita je yang tukang bersihkan. Dia tak pun. Ya Allah ustazah, janganlah cakap macam tu. Terasa memang ustazah tukar cadar kat hospital ni saya boleh senyum, kat rumah saya tak boleh senyum. Kenapa sahabat-sahabat? Sebab kita nampak imbuhan di hujung bulan, akaun kita bertambah, ada duit di dalamnya. Tapi kita tak nampak kita bertahan ni. Tahan marah daripada perangai suami, anak-anak. Kan hari ni nak cakap kena sopan sikit sebab suami mendengar. Sahabat-sahabat, suami kata, saya tak ustazah, saya yang tukang tukar cadar. Bukan isteri saya yang tukang tukar cadar. Contoh kan. Jadi maksud dengan nurse kita cakap macam tu. Ustazah mengajar setiap Jumaat. Kalau dulu sebelum pandemik, Jumaat 1 pejabat ni, Jumaat 2 pejabat ni. Pergi dekat bank, dia kata apa? Ustazah, yang tak boleh join kuliah ni kebiasaannya yang jaga front desk ni lah ustazah. Memang ada masalah macam mana kat rumah, memang kena senyum. Senyum. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau tidak memang bos saya memang marah lah ustazah. Kita tak senyum. Klien datang kita tak senyum. Sama ustazah bertugas dengan pengacara TV, DJ radio. Kan kadang-kadang dengan DJ, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ustazah doakan saja. Kenapa? Doakan ustazah, tidak ada masalah kat rumah kan, gaduh. Itulah biasalah ustazah rumah tangga, tak apa. Elok, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahagia senyum elok. Kata pasal apa ni? Sebab tugas. Dapat gaji di hujung bulan. Kalau kita nampaklah pahala itu seperti akaun bank kita yang lepas sebulan kita dapat imbuhan. Dapat allowance itu ini, anugerah itu ini, Masya Allah. Kenapa kita tak melihat sedangkan yang berjanji itu adalah Allah? Faham tak sahabat-sahabat muslimin muslimat? Saya selalu sebut, ya Allah, kenapa aku tak nampak? Ini Allah janji dengan kita. Kita tak nampak. Apalah sangat yang RM3,000 sebulan? Apa sangat RM1,000 sebulan? Kita dapat RM3,000, kita bagi dekat bengkel kereta, kita bagi kat hospital, kita bagi dekat pasar, habis. Tunggu lagi hujung bulan, habis. Tapi pahala yang Allah jamin, dia tunggu kita kat sana. Saat kita nak masuk syurga, tak ada satu mata wang pun bernilai. Kita pernah duduk London, pakai dolar, pakai duit apa saja, takkan bernilai. RM yang banyak kita himpun takkan bernilai. Tapi kita masuk syurga, nak masuk ke dalamnya pakai pahala. Ya Allah, kenapa mudah sangat terbuka pintu syurga? Engkau orang yang sabar dulu. Disakiti, engkau tetap membalas dengan kebaikan. Ini akhlak Nabi SAW. Kalau kita ingat cerita ni sahabat-sahabat, aku nak masuk syurga ya Allah macam Rasulullah. Siapa Rasulullah tu? Rasulullah yang orang buat jahat kat dia, dia tetap balas dengan kebaikan. Kita memang letak tangan, aku tak mampu ya Allah macam Rasulullah. Aku tak mampu. Tapi kita berusaha ke arah itu. Boleh sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah. Kita nak sebut wajahnya sangat buruk jika orang yang marah dapat melihat wajahnya sendiri ketika marah. Patut orang melihat wajah Rasulullah seperti bulan purnama. Patut orang melihat wajah Rasulullah seperti cahaya matahari yang terang benderang. Patut Rasulullah tak pakai minyak wangi, sahabat duduk sebelah, balik rumah masih terasa harumnya tubuh Rasulullah. Sebab apa? Sebab ikut apa yang Allah perintahkan pada dia. Maka sahabat-sahabat kita nak dapat khusyuk bukan sebab kita berada di Mekah Madinah. Kalau sifat ketika berada di tanah suci itu kita bawa balik ke sini. Ustazah Zai bercakap tentang dirinya sendiri.
Okey, jadi apa yang Ustazah Zai rasa kita nak pindahkan. Ya Allah, kenapa aku rajin? Sebab aku dapat allowance ke hujung bulan. Aku tak tahu ke semua ni atas sabar aku, atas cakap baik aku ni, semua ada pahala di sisinya. Kenapa kita tak sanggup untuk bersabar kepada waktu itu, sahabat-sahabat? Okey, kita orang dewasa belaka yang mendengar ilmu ni, kita sedang menasihat diri kita sendiri. Yang kelima, ingat pembalasan di akhirat. Jam tu betul lah? 10.45. Okey, sebab takut Ustazah ni tak berhenti-berhenti, tak tengok dah pukul 12 tengah hari. Syoklah sahabat-sahabat kita bahas kitab ni. Yang kelima, ingat pembalasan di akhirat. Bayangkan betapa buruknya nasib si pemarah di akhirat kelak. Okey, yang kelima, ingat pembalasan di akhirat. Mereka akan dimurkai dan akan dihumban ke dalam neraka. Rupa-rupanya pembalasan buruk kepada si pemarah di dunia hanya sedikit berbanding pembalasan yang lebih dahsyat di neraka. Ustazah, orang tu dah tak ada kawan dah. Semua orang tinggalkan dia. Anak isteri pun tinggalkan dia. Kenapa kak? Sebab panas baharan dia. Suka marah sangat. Apa sangat ditinggalkan anak isteri, ditinggalkan kawan-kawan. Sahabat-sahabat, di akhirat kelak lebih dahsyat. Syurga langsung tak terbuka untuk dia dengan sifat marah-marah ni. Tetapi dia lebih dekat untuk mendapat pembalasan dalam nerakanya Allah. Menyedari hakikat itu, orang yang bijak, saya ulang, orang yang bijak lebih rela menahan sifat marahnya di dunia daripada terpaksa menahan bakaran api neraka. Faham ya? Orang yang bijak. Sebab itu Nabi bila bercakap, siapakah orang yang bijak? Kalau ditanya siapakah orang yang muflis, logik akal kita kata yang muflis ni orang yang tak ada harta benda lah ya Rasulullah. Tidak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak cara Rasulullah mengajarkan kita. Asatizah kita dah mengajarkan kita. Jadi bila kita nak sebut sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa orang yang bijak? Rupanya antara orang yang bijak ni adalah orang yang mampu mengawal marahnya. Kita jawab, jemaah Masjid Al-Falah, tolong jawab soalan saya, siapa orang bijak kat sini? Oh tu Ustazah, dia dulu ada PhD. Balik daripada UK tu, sekarang ni profesor dekat mana? Contoh, tu Ustazah anak dia tu dapat 10A SPM. Kita nampak itulah orang bijak. Orang bijak di sisi Allah yang mampu mengawal marah. So bila kita baca kitab bab ni, apa guna aku berpangkat tinggi, berkelulusan tinggi, tapi sikit-sikit nak marah? Ternyata dalam surat Tarbiyah, minggu lepas kot sahabat-sahabat dirahmati Allah, bab marah ni, Ustazah pun kata, apa punca marah? Rupanya lagi tinggi ego seseorang, lagi mudah untuk dia marah. Kenapa ya sahabat-sahabat? Kau siapa nak tegur aku? Kau tu staff je kot. Aku ni majikan. Sahabat-sahabat, kalau berlaku keadaan staff yang marah bos, dunia macam rasa pelik sungguh. Faham maksud? Tapi kalau bos marah kepada pekerja bawahan, ini biasa. Mak ayah marah kepada anak-anak, biasa. Tapi syaratnya marah yang Allah suruh marah. Kalau marah benda tak tentu pasal, elok-elok je anak. Kenapa tengah solat ni, mak tak suka orang solat? Anak pun pelik. Betul ke tidak mak aku ni? Kan sahabat-sahabat? Kalau marah ada sebab, sahabat-sahabat, ini yang diizinkan oleh Allah. Tapi marah kita marah yang tak tentu pasal. Sikit-sikit marah. Kerana apa? Kerana egonya yang tinggi. Rendahkan keegoan, maka akan rendahlah ketinggian sifat marah kita. Yang keenam, ucapkan ta'awuz. Masya Allah, ini kita nak baca satu hadis Nabi SAW. Sulaiman bin Shurad menceritakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua orang saling mencaci semasa kami duduk bersama-sama Nabi SAW. Salah seorangnya menghina sahabatnya dalam keadaan marah dan merah mukanya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu ucapan. Kalimahnya Nabi, inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya-Allah, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku mengetahui suatu ucapan, seandainya dia mengucapkannya, pastilah hilang marah itu daripadanya. Seandainya dia mengucapkannya, pastilah hilang marah itu daripadanya. Apakah ucapan itu? Ta'awuz. Apa ta'awuz ni? Lafaz yang kita biasa sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadang-kadang ta'awuz, Ustazah tak pula sekolah agama, saya tak tahu ta'awuz tu apa. Ya Allah kak, ta'awuz tu a'udzubillahi. Ya Allah, senang je rupanya Ustazah.
tak tahu nama. Macam itulah, dah berjiran 30 tahun, sahabat-sahabat tahu dia suka makan kari, cicah dengan roti jala, tahu semua. Siapa nama jiran kita tu? Yang entahlah bang, tak tahu selama ni. Kak, itu bukan jiran yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita kena, ya Allah baru tahu bang selama ni. Ingatkan nama dia Siti. Rupanya Siti tu nama kampung je. Dekat IC bukan nama macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita kena, ya Allah ustazah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Macam bila saya kata tolong, bila kita merasa lemah, bacalah hauqalah. Tuliskan main lagi. Lepas tu Kak Wah balik Mekah kata, hauqalah ni apa? Contoh kan. Taklah, aku tulis je apa ustazah cakap. Aku pun tak tahu. Rupa-rupanya kita biasa sebut benda tu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Macam pernah dengar je ustazah. Memanglah acik duk sebut 1000 kali kan sehari. Memang tahu tapi tak tahu namanya. Allahu Rabbi, sahabat-sahabat. Jadi kita kena mengaji lagi. Penting sangat kita tahu nama. Menunjukkan kebijaksanaan kita dalam amal, menambahkan keyakinan kita dalam amal. Tidak mudah untuk diperkotak-katikkan. Tak jadi kita macam lalang, condong kanan bila ditiup ke kanan, condong kiri bila ditiup ke kiri. Lagi-lagi belajar bab fiqh, luas perbahasannya. Tapi ustazah, ustaz tu kata kalau solat duduk tak boleh macam tu, sujud betul-betul kena kat lantai juga. Sebab saya tak boleh lipat kaki je, sujud kena atas lantai. Lepas tu acik sekarang solat. Bulan pertama saya duduk atas kerusi, saya solat macam ni. Bulan kedua saya solat macam ni. Bulan ketiga dengar lagi YouTube, solat macam ni. Peninglah saya, lalas saya tak solat. Demam sahabat-sahabat. Sebab perbahasan tu luas. Raikan seluruh pendapat. Yang nak buat keputusan tu setelah kita belajar. Kita, ustaz cakap macam ni, ustaz tak tahu. Saya ni ustazah bukan masalah kaki, masalah pinggang. Berdiri lama, masalah tu acik yang tahu. Saya nak cakap macam mana, kalau nak ikutkan memang kena solat cara A. Tapi sakit macam mana tu acik yang rasa. Betul lah ustazah, acik yang rasa solat macam mana. Acik jenis macam mana, kenapa ustaz tu marah solat macam ni? Saya pernah ikut ustaz tu berjalan. Masa tu shopping 9 tingkat. Saya naik tangga, pusing, semua saya jalan. Lepas tu ustaz tu nampak saya solat atas kerusi. Sebab tu ustaz tu marah. Memang ustaz tu marah lah kak. Shopping 9 tingkat boleh naik. Tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah solat duduk. Memang ustaz tu marah. Tapi ustaz tu tak faham. Saya berjalan boleh ustazah. Tapi nak lipat kaki tu tak boleh. Cerita tak dekat ustaz tu. Tak, ustaz tu garang sangat. Kita je lah yang buat keputusan. Syaratnya bukan ikut nafsu. Kita belajar. Jadi jangan mengaji hanya melalui YouTube. Sekian dimaklumkan. Kan sebab semua ceramah ustaz-ustazah ni ada yang dipotong-potong. Sahabat-sahabat kita kadang-kadang minta izin, ustazah boleh tak yang ni, silakan ji kalau ia bermanfaat untuk ummah. Tapi jangan itu saja. Rujuk lagi. Mana koleksi penuh dia ni? Oh tadi ustaz cerita macam ni. Kita ambil yang senang je. Yang senang. Sahabat-sahabat, tidak ada jalan shortcut menuju syurga. Tolong faham ya. Kita cari YouTube hukum solat duduk. Ada 10 video. Kita ambil 0.03 saat. Yang itu, yang 3 minit tak nak. Yang 3 jam lagi tak nak. Kita ambil yang paling ringkas, lepas itu yang kita berpegang. Senangnya kita nak belajar. Sedangkan dulu Muaz bin Jabal nak sahkan satu hadis, sanggup berjalan 3 bulan lamanya. Sahihkah ini daripada Rasulullah? Kita semua nak yang senang je sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu kita rasa macam belajar macam-macam sahabat-sahabat muslimin muslimat. Tapi kita tak rasa pun. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Bulat mata ustazah ni. Masya Allah, ni nak kena baca semua. Subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh ni bukan soalan rupanya, doa. Masya Allah. Baik, insya-Allah, insya-Allah. Syukran. Okey, kita pergi dulu. Okey, sabar. Sabar. Insya-Allah sabar tengok getah kuning ni. Okey. Kelima, ingat pembalasan di akhirat. Baik. Yang keenam, ucapkan ta'awuz. Yang ketujuh, berwuduk. Daripada Atiyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitana khuliqa minan nar. Macam faham kan bila dia sebut perkataan nar tu? Syok lah sahabat-sahabat. Pandai belaka dah bahasa Arab ni.
Cukup kalau kita ngaji Quran nar, aku tak nak dicampak ke dalamnya. Sahabat-sahabat, sebab tu ada kawan-kawan Arab ni kata hati-hati dengan dinar, kan? Sebab dinar ni di dunia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, din, agama boleh dijual beli kadang-kadang. Orang inilah yang akan nar, masuk ke dalam api neraka Allah. Takutnya kita. Jadi kita nak sebut sahabat-sahabat kenali din yang sebenarnya supaya kita terhindar daripada nar itu. Kita nak dekat, kita nak beramal dengan agama. Wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Falyatawadda. Artinya sesungguhnya marah daripada syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan daripada api, dan hanya saja api dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila ada antara kamu marah, hendaklah dia berwuduk. Kita banyak dah menasihat. Ini nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang kalau kita menyampaikan nasihat ini, mereka fikir logik, apa kena mengena marah dengan wuduk pula ni? Faham tak mereka marah? Sebenarnya betapa Islam suruh kita melengah-lengahkan marah tu. Faham ya sahabat-sahabat? Kita rasa nak marah pagi ni, nanti kau balik kerja nanti kena dengan aku. Macam tu sahabat-sahabat. Nanti suami kata, yang tadi kata macam ada benda nak cakap. Alah abang mandilah dulu, malam nanti saya cakap. Kan malam nanti, tadi kata ada benda nak cakap. Lupalah bang apa benda, satgi nak tidur kau ingat saya cakap. Kan sebelum tidur pula, awak ni hari ni macam tak larat je, mesti ni abang picit kepala kan. Dah picit kepala pula, aku nak marah tak jadilah. Sambil picit kepala, suami kata, macam ada benda tadi nak cakap ke abang. Tak jadi abang, lupakan je lah. Hati kata, ya Allah syukur terhindar aku dari marah. Lengah-lengahkan. So nak jadi lengah tu ibadah, alang-alang kita nak melengahkan berwuduk. Kalau sedang waktu berwuduk itu mungkin nak marah tu waktu duha. Berwuduk buatlah 2 rakaat. Berwuduk bacalah Quran. Berwuduk duduklah dalam zikrullah. Maka sahabat-sahabat, daripada mulut kita digunakan untuk marah-marah, kita kembalikan kepada Allah. Dengan tindakan. Bukan kita nak bagi tahu orang, kau kalau marah je kau berwuduk lah. Kawan tu lost. Kenapa? Apa kena mengenanya? Sebab wuduk tu air. Air ni menyiram api. Orang yang marah-marah ni, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, daripada bakaran api neraka. Ini yang kita tak mahu, okey? Yang ke-8, ubah posisi fizikal. Apabila rasa marah, ubahlah kedudukan kita daripada berdiri kepada duduk. Ini pun dia pemarah. Kita belum habis cakap lagi dia marah. Kau cakap senanglah daripada berdiri nak duduk. Masalahnya aku tengah marah ni masa berdiri. Duduklah sekejap. Faham ya sahabat-sahabat? Jika masih marah lagi, berbaring. Jika masih juga marah, maka tinggalkanlah tempat dan orang yang menyebabkan kita marah itu. Jadi dalam kuliah muslimat, Ustazah selalu cakap, pernah tak cik kalau pak cik marah-marah tu tiba-tiba dia start kunci motor, pergi lari duduk kedai mamak. Macam pernah je Ustazah. Penat saya goreng kari pap semua, dia pergi juga kedai mamak tu ngeteh. Sebenarnya dia tahu, kan? Tengah cik goreng kari pap tu ni goreng kari pap ke marah-marah ni? Jadi sebelum marah, selesai menggoreng kari pap sambil minum dia kena marah, baik dia lari dulu. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kalau dia duduk kat situ, memanglah dia marah dekat anak, rupanya suami yang kena marah. Hari ni macam suami kena defend oleh Ustaz Azad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab sebenarnya kita tak perlu menafikan sahabat-sahabat betapa Allah menciptakan perempuan ini. Okay, dalam keadaan yang sukar untuk mengawal emosinya. Masya Allah, sebab tu ada seorang hamba Allah nak mengadu kepada Umar Al-Khattab kan. Rupa-rupanya dengar macam membebel juga je bini Umar Al-Khattab ni kan. Lepas tu Umar buka pintu, nampak lari dah orang tu. Pasal apa orang nak jumpa aku tak jadi ni? Aku nak ngadu bini aku kuat membebel. Rupanya isterimu pun sama wahai Amirul Mukminin. Allah, memang dah Allah ciptakan dia macam tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi macam mana kita nak satu padukan, nak sebatikan menjadi seperti satu senario yang insya-Allah semuanya tu menjadi satu pelangi-pelangi yang indah. Sahabat-sahabat, bukan kita pandang ia sebagai satu kemusnahan. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadtaji." Apabila seseorang marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Jika masih tidak hilang kemarahannya, hendaklah dia berbaring. Masya Allah, berbaring tu tarik selimut, buka aircon, diam. Bang, abang okey ke? Okey. Dah habis marah ke belum? Kan?
Dah bang janji tak marah lagi dah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Diam. Sebab lisan ni kata Nabi, kalau tak boleh bercakap yang baik-baik, pilihlah untuk diam. Macam mana? Cabaran utama hari ni. Lidah, kalau tak boleh bercakap baik, pilihlah untuk diam. Dah diam dah Ustazah, daripada subuh tadi sampai zuhur diam. Tak tahan Ustazah, cakap juga. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat, sebab peranan lidah, kita boleh bercakap, tapi pilihlah untuk qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik, kerana kata Allah, qaulun ma'ruf, bercakap yang baik itu adalah sedekah. Masya Allah. Okey. Yang ke-9, berdiam diri. Jika marah sudah keterlaluan, maka matikan diri. Jangan bergerak, jangan bercakap, senyap. Saya tergelak juga ni, jangan bergerak, kan? Jangan bercakap, senyap. Maksudnya nak meraihkan hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang daripada kamu marah, hendaklah dia diam. Berapa ramai ya cik-cik yang ngadu kat Ustazah. Saya Ustazah alhamdulillah wedding anniversary ke-40 dah. Uci apa rahsia bahagia? Tengah marah tu senyap je lah Ustazah, walaupun kat dalam ni macam air mendidih. Senyap je. Tapi setelah saya datang majlis ilmu di Al-Falah, dulu tak Ustazah, saya serang je, tak peduli dah saya. Sahabat-sahabat, kesan ilmu, kita bertindak kepada yang baik, falyaskut, pilihlah untuk diam. Kalau dengan bercakap menambahkan kemarahan. Sama dengan orang-orang alim ulama, dia boleh berbahas sebenarnya. Orang duk provok lagi, lawan, muzakarah, berbahas. Sahabat-sahabat, dia tahu dah orang macam ni kalau dilayan lagi bergaduh. Pilihlah untuk diam. Bukan tak nak berbahas. Jadi sahabat-sahabat, inilah dia kebijaksanaan bil hikmah. Terakhir, tarik nafas dalam-dalam dan panjang. Dalam tarik nafas dalam-dalam dan panjang, ada salawat dan istighfar. Apabila rasa marah mula terasa sukar dikawal, tarik nafas panjang-panjang, dalam-dalam dan lepaskan. Berselawat dan beristighfarlah berulang kali. InsyaAllah kemarahan akan beransur reda dan rasionalan akan kembali. Rasional lah yang datang. Maka dengan berhenti sebentar, darah kemarahan akan menurun. Berhenti sebentar, darah kemarahan akan menurun. Di sana sahabat-sahabat, kita tutup dengan cerita daripada Saidina Ali. Satu kata-kata, marah yang dibenarkan itu adalah marah kerana Allah. Marah kerana Allah ialah kemarahan disebabkan hak Allah dan Rasulnya dilanggar. Sebab itu Nabi SAW selembut-lembut manusia dalam akhlak. Tetapi sirah juga menceritakan Nabi pernah mengangkat senjata. Kerana apa Nabi bertegas? Bukan kerana hak peribadinya, tetapi bila hak Allah, hak agamanya dicabuli. Itu buat Nabi marah. Okey? Jadi ibu ayah, kalau kita marah disebabkan perkara yang Allah perintahkan, maka marahlah kita dalam keadaan yang sampai ke tahap anak itu, suami itu, orang itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh tunduk patuh kepada Allah. Tak apa kalau orang tak tunduk patuh kepada kita, tapi jangan tak tunduk patuh kepada Allah. Ustazah Zai selalu sebut pada dirinya, tak heranlah orang nak ikut awak ke tidak, tapi kempen dakwah sungguh-sungguh supaya orang ikut Allah. Sebab bila orang ikut Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah Allah yang akan mengawal hatinya untuk tunduk kepada seluruh makhluk Allah. Maksud, makhluk Allah akan mudah untuk ikut dia. Kerana apa? Kerana hatinya yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi matlamat kita bukan untuk tunduk kepada mana-mana makhluk, tapi matlamat kita adalah untuk makin tunduk kepada Al-Khaliq, itulah Allah. Okay, semoga semua yang direzekikan oleh Allah bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini, Allah beri kita kekuatan. Dan kuat itu bukan orang yang menang gusti, menang wrestling, kata Nabi SAW, tapi adalah orang yang mampu mengawal marahnya. Semoga itulah kita. Okay, ampun maaf, zahir batin. Jom kita tutup majlis ilmu kita insya-Allah dengan doa-doa yang berikut kita raikan juga ya, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Beria Ustazah tengok belakang, takut doa juga belakang ni. Rupanya lain. Okey. Pertama, insya-Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bagi salam awal-awal ni. Mohon doakan hajat rakan jemaah ini. Hajat-hajatnya, masya-Allah,
doa untuk kesejahteraan ahli keluarga supaya mendapat. Sebenarnya kan sahabat-sahabat, hari ini kita didatangi kertas kuning ini, cantik pula ditampal-tampal macam ni. Kita sedang mendoakan diri kita sendiri juga. Jangan marah, baru habis belajar. Panjangnya doa, jangan marah. Sabar dulu sahabat-sahabat, sebab kita doakan saudara kita, siapa yang mengaminkan? Malaikat Allah. Amin. Doa itu untukmu jua. Jadi kita serulah nama-nama orang-orang yang kita sayang bersama-sama, ahli keluarganya, supaya mendapat keberkatan, keredaan Allah, kasih sayang Allah. Jika ada yang sakit, angkatlah sakitnya dan permudahkanlah urusan mereka. Amin. Doa untuk Aminah binti Marzaman, sakit pinggang sampai ke kaki, sakit perut. Minta supaya pulih seperti sedia kala untuk beribadah. Amin, amin. Bagus. Siapa yang sakit, berawat ikhtiar macam mana pun, minta sihat aku ni untuk makin beribadah kepadamu ya Allah. Amin. Doa untuk kedua mertua Nur Aini Haji Saleh Muhammad Arsyad bin Yusuf, semoga Allah sihatkan mereka dan boleh membuat ibadah. Masya Allah. Dan anaknya arwah Amru Hisham. Amin. Masya Allah. Doa untuk Abu Yazid bin Khalil, semoga Allah permudahkan dia di alam barzakh dan hapuskan segala dosa dengannya. Amin. Masya Allah. Doa untuk Amru Hisham bin Muhammad Arsad, semoga Allah permudahkan di alam barzakh dan hapuskan segala dosa dengannya. Amin. Kita mendoakan yang di alam barzakh, kita pasti menuju ke barzakh. Semoga ada doa-doa ikhlas untuk kita nanti. Amin. Doa untuk Rahmah binti Husin Khan, semoga Allah lapangkan kuburnya seperti di taman syurga, permudahkan urusannya di alam barzakh. Amin. Doa untuk almarhum Amru Hisham bin Muhammad Arsad, semoga Allah lapangkan kuburnya seperti di taman syurga, permudahkan urusannya di alam barzakh. Ini doa untuk arwah. Doa mudahkan urusan untuk Amaliza binti Abu Yazid, semoga Allah sihatkan dia dan permudahkan dia untuk membuat ibadah. Doa untuk Aminah binti Marzaman, semoga Allah sihatkan dia dan boleh membuat ibadah. Doa untuk Amaliza binti Abu Yazid, dipermudahkan urusan membeli mesin sengkuang dan dapat bantuan zakat untuk pembayaran mesinnya. Okey, faham. Doa untuk Amaliza Abu Yazid, dipermudahkan segala urusan perniagaan, mendapat pekerjaan, mendapat bantuan zakat, membayar mesin. Amin. Doa untuk peperiksaan Nur Amira Sofia binti Amru Hisham, semoga Allah melancarkan segala urusan peperiksaan dan taat pada Allah Ta'ala. Amin. Doa untuk Nur Amira Sofia binti Amru Hisham, dipermudahkan peperiksaan yang akan datang, berjaya dunia akhirat. Doa ampunan Zaliha binti Paminin, hapuskan segala dosa dengannya dan berbaktilah kehidupannya. Saya hadiahkan kepada orang-orang yang telah saya melakukan dosa yang lepas. Amin. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga pertemuan kita pada hari ini yang bersama juga dengan keraian para malaikat Allah membawa, mengangkat doa kita yang baik-baik. Selagi mana kita berada di tempat yang baik, bercita-cita untuk mati dalam keadaan baik, dihimpunkan di tempat yang paling baik, maka pasti hati kita akan terdetik kepada hal-hal yang baik. Okey, jadi saya merayu dengan sangat. Okey, kita takkan lagi bertemu mengikut jadual penjadualan seminggu sekali, sebulan sekali, tapi kita bertemu dalam erti kata syahadah kita sama, kiblat kita sama. Okay, Rasulullah qudwah hasanah yang contoh terbaik itu adalah sama. Sebab itu maksud saya, kita berwarna yang berbeza-beza, kita berfikiran yang berbeza-beza, termasuk kawan-kawan kita yang nak datang ke masjid tapi berhalangan kerana SOP-SOP yang terkini. Saya dengan isi hati, saya sangat merindui mereka. Kembalilah ke masjid. Kembalilah ke masjid, rumah Allah sudah dibuka, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa sahaja perkara yang untuk menjaga maslahah kebaikan kita bersama, jom kita lapangkan dada, bertanya dengan Allah dengan solat istikharah, buat rujukan kepada pakar-pakarnya, insya-Allah ada jawapan yang jelas di situ. Kenapa kita kena patuh SOP dalam keadaan kita diuji dengan COVID ini. Semoga Allah angkat segera wabak COVID ini dan tercapailah cita-cita kita untuk bersolat rapat-rapat di masjid dan surau. Duduk bertemu lutut. Kalau di Al-Falah, bahu kita bercantum. Untuk apa? Melambangkan inilah kesatuan ummah atas nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampun maaf, zahir batin. Ustazah Zai sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.